Assalamualaikum guys. Welcome to another Vlogtics from Syami Gama Vlogs. It's been a while. So kali ni aku akan mulakan episod ketiga, vlog ketiga dengan review movie, which is movie yang aku nantikan sebenarnya daripada awal Februari waktu diorang riliskan pengumuman. I think it's February. But first of all, spoiler alert, everything that yang akan aku ceritakan dalam review kali ini, bagi siapa yang belum tengok, you can choose whether nak teruskan tengok ataupun tak nak, sebab dia memang spoiler alert. Anwar The Untold Story, that's it. Benda yang aku tunggukan, which is filem yang dinanti-nantikan, berkenaan dengan Perdana Menteri kita yang ke-10, which is Datuk Seri Anwar Ibrahim. I'm a fan, just for precautionary, I'm a fan of him, tapi ada beberapa benda lah yang mungkin kita boleh kritik ke apa. Tapi a movie about Anwar Ibrahim, dia macam something yang korang takkan susah nak gambarkan. Macam Anwar Ibrahim ni, cerita dia, kisah hidup dia tu sendiri dah banyak gila bagi aku. Bagi aku rasa cerita dia sendiri pun dah banyak. Apa lagi kalau nak cerita tentang cerita politik dia dan perjalanan dia selepas dia keluar daripada penjara dan macam-macam lagi. Okay, so tadi waktu selepas je aku keluar daripada IOI dekat Putrajaya, which is aku tengok seorang, impulsive move. First of all, aku nak highlightkan ada beberapa benda yang kita nak cerita dalam vlog ni. Number one is about the plot ataupun jalan cerita movie Anwar The Untold Story. Number two is about the cinematography, yang korang tengok camera angle lah, dia punya quality film dan tu sebagainya. And number three is about the factual, the genuinity, fakta sebenar dalam cerita ni, dan juga the wow factor yang mungkin ada atau mungkin tak ada about the plot ataupun jalan cerita movie ni. Yes, dia nak cuba gambarkan bagaimana Anwar Ibrahim itu sendiri masuk ke dalam penjara. It's a fact, maksudnya dia bermula dengan satu scene di mana Anwar diiring masuk ke dalam satu sel yang kita kata lock up tu di Bukit Aman, dan bila Anwar tu ditutup dengan mata masuk ke dalam sel tu, dan kemudian ada satu scene di mana dia ada seorang lelaki yang memakai seragam polis masuk ke dalam sel dia dan menumbuk dia, dan kita tahulah, of course, automatic kita tahu itu adalah ketua polis negara yang pada waktu itu bertindak menumbuk Anwar di bahagian perut dan juga di bahagian mata, yang menyebabkan dia ada mata lebam tu, yang kemudian adalah Parti Keadilan Rakyat. So that's a fact, itu fakta yang kita tahu. Dan cerita ni, Anwar The Untold Story ni, dia menggunakan satu, kita kata, plot di mana dia menggunakan flashback scene, which is, itu adalah, dia kata ini adalah permulaan kepada something yang besar. So bagaimana benda ni terjadi adalah dia flashback. So dia flashback bagaimana Anwar, lepas tu Anwar ni dia buat press conference dekat dalam rumah dia, kemudian diiring naik van apa semua, dan kemudian dia pergi ke flashback yang satu lagi, which is sebelum dia tu, which is bila dia kali pertama dilantik menjadi bukan Perdana Menteri, minta maaf, dia dilantik menjadi Menteri Kewangan. Jumpa juga beberapa orang lah, macam Syekh daripada, saya rasa dia nak gambarkan itu adalah Syekh Yusof Al-Qaradawi. You guys can betulkan, sebab dia tak tulis. Ini satu kelemahan, sebab dia tak tulis siapa orang tu. Dan sebelum tu juga ada satu scene dia tunjukkan bagaimana Anwar ni ambil berkat, ambil blessing, which is untuk jumpa kawan dia yang paling rapat, iaitu almarhum Ustaz Fadil Noor, yang waktu tu cuba bertanya kenapa Anwar buat keputusan untuk masuk ke dalam UMNO, sedangkan sebelum ni dia sangat kuat mengkritik UMNO dalam ABIM, dalam gerakan-gerakan mahasiswa dan sebagainya. So benda tu tak ada masalah. Jalan cerita fakta tu memang bagi orang yang mengetahui cerita Anwar Ibrahim, membaca buku dengan dari mulut ke mulut, dia faham benda tu dan dia tahu. Tapi bagi orang biasa macam mana? Bagi orang biasa, aku rasa benda tu dia satu benda yang baru. Mungkin dia tak tahu pun, dia nak kenal siapa Anwar ni kan. Dia nak kenal Anwar tu secara keseluruhan. Aku faham yang cerita ni dia nak cerita bagaimana Anwar dihumban ke dalam penjara. Tapi bila dia dah masukkan slot yang dia jumpa dengan Ustaz Fadil Noor tu,
dia juga kena beri satu intro bagaimana Anwar ni boleh berada di dalam berkawan dengan Ustaz Fadil Noor tu. Tapi orang tak tahu. Macam even orang pun tahu itu Ustaz Fadil Noor bila Anwar Ibrahim sendiri yang sebut Ustaz Fadil Noor. Itu dia macam, aku rasa macam director nak cakap kau kena kenalkan jugalah lelaki ni. Kalau tak, orang macam mana nak tahu kan. Bagi aku dia boleh buat lagi smooth introduction tu. Macam sebelum tu dia gambarkan bagaimana Anwar masuk peristiwa baling dan kemudian dia boleh ada gerakan mahasiswa pergi ke Kedah masuk baling tu kan, and then dia membentuk ABIM dan sebagainya. Benda tu dia boleh buat satu dalam 2-3 scene untuk memberi intro bagaimana dia boleh sampai kepada scene yang Ustaz Fadil Noor tu memberikan blessing atau berkat macam kebenaran lah kepada Anwar untuk masuk UMNO. Sebab orang tahu yang Anwar sepatutnya masuk PAS macam Ustaz Fadil Noor kata. Tapi orang biasa mungkin nak tahu the behind story of how Anwar boleh masuk ke dalam UMNO, which is yang ditarik oleh Mahathir Mohamad. Dan ya, kita nak, orang biasa nak tahu benda tu. Tapi itu yang scene yang hilang tu, ataupun mungkin ada tapi dia cut and then I don't know, tapi hilang. And then kalau korang tengok jalan cerita dia kan, korang akan nampak satu benda, which is the transition is not smooth. Okay, this is my commentary. Dia tak smooth. Sebab contoh daripada scene yang dia jumpa Ustaz Fadil Noor tu, tiba-tiba pak, dia pergi ke scene Anwar jumpa dengan Syekh lain pula. Dia kata dia, lepas tu pak, dia pergi satu lagi scene kepada jumpa Dr. Mahathir pula. Lepas tu Dr. Mahathir minta tolong dia untuk tak ambil tindakan kepada syarikat perwajar dan sebagainya. Dia punya transition tu, kalau contoh lagu kan, dia main lagu, pak, tiba-tiba macam zup, jump. Patutnya mestilah ada macam fade lagu tu kan, ataupun seamless transition pergi gitu. Ini dia macam tiba pak, tu pak, pak. So aku rasa macam filem tak siap pula. Macam filem ni tak sempat. Kalau kita buat buku kan, dia tak proofread betul-betul, dan sebab dia tergesa-gesa dan dia nak releasekan je. Itu bagi aku agak mengecewakan lah dari segi jalan cerita. Sebab dia nak cuba bagi tahu semua benda, tapi they just throw it away, and then the audience have to figure it out. Macam kau fikirlah sendiri. Bagi aku, that's not how you told a story. It's a story, dan dia bukan documentary. Documentary you boleh buat jam-jam macam tu because it is a live process. Dan mungkin akan ada satu scene tu akan jadi macam pelik. Ini story kau boleh create. And itu bagi aku cerita tentang the jalan cerita lah. Scene, kalau korang tengok dalam trailer yang Anwar angkat tangan apa tu kan, sejujurnya sampai situ is the ending. Adalah aku nak cerita tentang benda kita kata sinematografi. Tak dinafikan, aku rasa sinematografi tak ada masalah. Tak ada masalah sebab ini adalah production yang daripada negara Indonesia. So aku rasa diorang ada pengalaman buat benda-benda filem yang berkaitan dengan biografi seorang ahli politik. Sebab bagi aku dekat Malaysia ni kita tak ada banyak cerita-cerita ahli politik. Contoh dulu kita ada 1997 Hartimalaya. Di Indonesia banyak ada cerita Habibie Ainun. Habibie Ainun tu pun ada tiga kat S3 siri. Lepas tu ada cerita tentang Hamka, ada cerita tentang Soekarno. So aku rasa diorang dari segi sinematografi diorang perfect, dan korang akan rasa benda tu smooth. Maksudnya tak ada apa-apa pun yang akan menjejaskan mata korang macam aku rasa macam tak best lah, macam kenapa macam ada fake. Dia tak ada fake pun. Dia macam kalau dia buat benda tu green screen ke, macam ada satu scene tu macam Mahathir dekat airport, dia interview Mahathir. Lepas tu airport tu memang kita tahulah green screen, but dia tak cacat. Dia macam nampak very seamless dia punya tu, macam walaupun it's a green screen. So aku rasa benda tu aku bagi rate dalam 4 star out of 5. It's a good one. The wow factor is the best one. I think this film trying to highlight three key point. Number one, it's about Anwar itself, which is Anwar Ibrahim, the struggles of Anwar. Number two is about Dr. Wan Azizah, his wife. And number three is about the fight between him and also his rival, long time rival, Dr. Mahathir Mohamad. Itu aku rasa 3 benda tu. Okay, Anwar Ibrahim,
dia dah cerita macam aku cerita dekat jalan cerita tadi. Anwar Ibrahim punya cerita tu patut dipanjangkan lagi, patut didapatkan lagi emosi dan juga tapi dia gambarkan lah kesakitan Anwar tu, dia duduk dalam penjara. Sebab itu yang orang tak tahu, dan aku rasa filem ni berjaya untuk gambarkan suasana Anwar tu, yang dia tak makan, dia takut benda tu diracun ke apa kan. Itu berjaya, benda tu berjaya guys. And then aku juga tengok bagaimana dia nak gambarkan yang Mahathir ni adalah his long time rival. Cumanya dia tak sampai ke tahap yang kau rasa macam benda tu, Anwar ni anti corruption, Mahathir ni is dalam filem tu digambarkan sebagai the villain. So patutnya dia kena jadikan itu sebagai the scene of, macam the highlight of the movie. Contoh kalau buat poster kan, muka Anwar dengan Mahathir. Tapi ini kalau kita tengok Hollywood blockbuster lah, Malaysia mungkin tak lepas nak buat benda macam ni. Tapi orang akan tunggu, uish, Anwar lawan Mahathir, apa benda nak lawan kan. So macam kita boleh buat cerita macam The London Bridge Has Fallen ke, maksudnya Anwar is a hero. So dalam filem ni aku tengok the wow factor ni sebab ada scene Anwar macam angkat phone, dia kata okay, I give you green light, so go on. So macam dia nak kata Anwar ni adalah rasuah buster yang akan cantas semua. So dia buat undang-undang ni. From my point of view, kisah percintaan Anwar Ibrahim dan juga Dr. Wan Azizah, it's good. Dia bagi aku dapat rasa emosi bagaimana Acha Satriasa tu cuba untuk membawa watak seorang wanita, seorang ibu dan juga seorang isteri kepada seorang ahli politik. And he is like the second lady lah, sebab dia timbalan Perdana Menteri punya isteri kan. Dan Acha Satriasa tu ada satu scene pada awal tu je lah yang aku rasa macam dia slack sikit. Bukan slack apa, sebab dia tak ada dialog. Macam kamera asyik pan dekat dia kan. Lepas tu cakap macam dia tak bercakap. Anwar macam bagi ucapan kan, tapi dia macam tu. Patutnya jangan terlalu lama sangat pan dekat Dr. Wan Azizah tu. Tapi kalau nak pan dekat dia, nak bagi kamera kat dia kan, nak tunjuk gambar dia, kena bagi dia bercakap, buat something lah. That's my comment about that. Dan juga aku rasa kisah percintaan Dr. Wan Azizah ni, dia kena timbulkan lagi rasa aku rasa macam tadi aku sedih lah, aku dapat rasa terharu, cuma tak ada rasa nak menangis tu. Menangis tu okey lah, dia sukar sebab orang yang ada pada zaman tu je dapat rasa okay, aku kena minta maaf kepada orang yang berada pada zaman tu dan juga orang yang berada bersama dengan Anwar Ibrahim. Aku rasa lah, bila diorang tengok benda ni, diorang akan berlinangan air mata sebab diorang dapat gambarkan dengan clear apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi bagi aku, orang yang lahir tahun 99, which is aku waktu tu baru umur 1 tahun, dan sekarang baru aku nak cuba menghayati cerita dan gambaran itu. Kisah itu perlu diterjemahkan lagi, percintaan dia tu dengan lebih romantik. Macam dalam kisah tu dia cakap Anwar menyanyi lagu Azizah. Lepas tu Anwar ada scene-scene yang kita kata sangat momento of the story. Anwar pergi jumpa Wan Azizah, lepas tu Wan Azizah pergi jumpa, tunggu depan Bukit Aman untuk tunggu Anwar hidup ke atau mati ke. Tapi bagi aku watak Dr. Wan Azizah yang dibawa oleh Acha Satriasa ni tak dipush kepada limit. Bagi akulah wow factor tu boleh ada lagi banyak, which is yang pertama, dia cerita sejarah Anwar dalam gerakan baling, Anwar jadi mahasiswa, kisah percintaan Anwar dengan Dr. Wan Azizah sebelum maksudnya pada awal percintaan diorang, dan juga berkenaan dengan kita kata rival between Anwar and Mahathir perlu lagi tense. Itu wow factor yang aku rasa 3 benda yang ada tapi perlu di-upkan lagi. So tapi in the end aku bagi rating filem ni around 6.8 out of 10. Aku puji cinematography, aku puji the facts yang tepat, watak yang dimainkan oleh Farid Kamil, it's good. It's not so on point, tapi aku boleh terima sebab it's hard to bring that character dalam masa beberapa bulan je. Dia kata dia berlatih apa semua kan. Dan 6.8 tu juga adalah sebab kalau aku boleh bagi lebih, mungkin
dia boleh sambung terus kepada gambar Anwar angkat sumpah jadi Perdana Menteri sekarang. Macam dia boleh selitkan benda tu. Tapi it's untold story kan. So dia nak cerita benda yang orang tak tahu. So macam contoh Anwar bergaduh dengan ayah dia tentang kes tanah anak ayah dia dapat tanah tapi Anwar daripada Sarawak, kerajaan Sarawak, tapi Anwar bangkang. Orang tak tahu sangat benda tu walaupun benda tu dibuka kepada awam kan. Tapi orang tak tahu. So aku rasa benda ni bagus dan dia untold story. And I think that's it kot. So kita jumpa lagi dalam vlog yang lain. Give a shout out to under this comment. Kalau korang tengok, korang apa first impression korang, and then korang letak rating korang lah. Aku nanti next vlog aku akan komen juga apa yang korang komen. So that's it. Thank you guys. Jumpa lagi next video.